Hai, kita bertemu lagi dalam Sembang Bisnes. Okey, hari ini saya nak bagi tips tentang macam mana kita nak menang dalam persaingan. Okey, kita nak menang dalam persaingan. Persaingan ni maksudnya persaingan dalam perniagaan lah. Contoh kalau anda jadi ejen dan ada lagi 1000 ejen, macam mana anda nak menang? Okey, jadi anda kena tahu satu perkara ni, iaitu USP, Unique Selling Proposition, ataupun keunikan anda. Okey, oh ada basikal kat belakang. Okey, keunikan dia. Kita anggap diri kita ni sebagai pembeli. Okey, kalau kita pembeli, kita nak, kenapa kita beli produk tu daripada A? Kenapa kita tak beli produk tu daripada B? Kenapa? Mesti ada sesuatu yang kita membuatkan kita membeli daripada penjual A ni. Kalau kita pergi kedai, okey, ada dua kedai runcit. Okey, satu jenis melayan dengan baik, saya cakap perlahan, cakap pun lemah lembut. Satu kedai runcit lagi, dia cakap kasar, ataupun dia ni terlalu pendiam. Jadi mesti yang kita akan pilih orang yang bercakap lemah lembut. Okay, jadi kita suka dengan kedai tu. Itu ialah USP dia. Okay, itu USP dia yang membuatkan dia menang dalam persaingan dengan kedai sebelah dia. Okay, jadi anda pun, kalau anda nak buat, anda nak berniaga dengan persaingan yang kuat, tambahan kalau lepas pasca Covid ni ekonomi dah teruk, maka lebih ramai lah orang akan jadi ejen. Macam mana anda nak menjual? Hey, anda kena buat USP lah. Satu, USP tentang produk. Okay, bila ada produk, dan produk pun banyak sekarang ni ya. Ramai orang nak jadi founder produk. Dan mereka semua ni, founder produk ni, dia ialah daripada cikgu yang sama, dan mereka menggunakan sistem ejen. Jadi ramailah ejen. Okay, jadi kita kena cari USP produk tu. Jadi produk yang sama, contohlah produk dia adalah untuk putihkan kulit. Okay, kita kena cari dulu USP produk tu. Apa kelebihan dia? Selalunya founder akan bagilah. Founder ataupun team marketing, dia akan bagi siap-siap USP produk. So kita tak perlu risau sangat. Okay, jadi yang kedua ialah kita kena buat USP sebagai seller. Sebagai seller tu sendiri, kita sendiri tu kena ada USP. Jadi bila macam contoh saya bagi tadi, kedai runcit, kita nampak, kita pergi kedai tu, kita nampak dia, personality dia. Jadi itu boleh jadi dia punya USP. Tapi macam mana kita ni yang buat secara online, yang deal melalui WhatsApp, deal melalui PM, DM, yang orang tak pernah tengok pun kita, orang tak kenal kita. Lepas tu macam mana kita nak buat USP untuk kita sendiri? Okay, satu cara yang terbaik dan paling berkesan ialah dengan memberikan bonus. Bonus. Jadi kita bagilah free gift. Contoh kalau dia beli kali pertama, kita bagi sponge. Sponge tu yang RM2 dekat DIY tu, beli tu, bagi dia. Kalau produk makeup tu, kita bagi sponge yang untuk makeup tu. Kalau ada produk kecantikan, kita bagi tali pita ukur, supaya dia boleh ukur dia punya pinggang apa ke nanti. Okay, jangan bagi bonus yang tak berkaitan. Ada orang menjual produk untuk turunkan darah tinggi, tapi dia bagi hadiah beg, dompet, so tak ada kaitan. Bagi something bonus yang berkait dengan produk tu. Contoh kalau jual produk darah tinggi, kita belilah alat untuk cek darah tinggi tu, yang kecil tu, berapa ringgit je. Kalau kita jual produk berkaitan dengan keagamaan, contoh seperti sejadah, jual Quran tafsir, dan kopiah ke atau baju ke, kita bagilah alat zikir. Beli je dekat DIY, beli je dekat kedai-kedai RM2 ekor. Okay, benda-benda tu ada kat situ. Walaupun orang tahu nilai tu murah, tapi kita janganlah bagi tahu benda tu RM2. Kita tak bagi tahulah. Okay, tak payah bagi tahu. Walaupun orang tahu benda tu boleh dapat kat kedai ekor, tapi bila kita bagi free dan penjual lain tak bagi free, dia akan pilih kita juga walaupun benda tu murah. Jadi itu ialah taktik dia. Baru ni pun klien saya ada tanya juga, macam mana nak close sale yang lebih tinggi, macam mana nak close. Sebab dia cakap dia banyak persaingan, servis dia tu banyak persaingan. Jadi bila orang PM 10 yang PM, 2-3 orang je yang beli, dia ambil servis dia.
Jadi saya cakap senang je, bagi waranti. Dia cakap dia dah bagi waranti dah sebulan. Dia cakap sebulan. Saya cakap ada, bagi 5 bulan waranti. Dia cakap, "Wish, macam mana nak bagi 5 bulan waranti?" Benda tu, waranti tu benda yang tak perlukan duit. Okay, jadi kita cakap je, okay, aku bagi waranti 5 bulan ataupun 3 bulan. Tapi kita kena yakin lah bahawa benda yang kita tukar tu takkan rosak dalam masa 3 bulan ataupun 5 bulan. Itu yang paling penting. Dan kebanyakan orang yang ambil servis, dia tak ingat pun tentang garanti, waranti tu. Tapi kalau dia ingat, dia boleh claim lah. Kalau dia tak ingat, tempat salah, apa boleh buat, dia tak ingat kan. Dan kebanyakan orang dia tak ingat waranti ni. Jadi bagi je. Selalunya kalau macam produk-produk ni, produk-produk lain lah, kesihatan ke kecantikan, dia akan bagi garanti jaminan pulangan wang kalau tak berkesan produk tu. Maksudnya dia yakin lah produk dia berkesan. Jadi kalau kita bagi waranti macam tu pun boleh juga. Tapi kalau 10 orang pun bagi waranti, tak jadi juga. Okay, jadi kita kena fikir something yang outstanding lah, yang lebih daripada orang lain. Dan kita bagi, contoh ada orang dia bagi package percutian, bagi iPhone, tapi bukan semua orang lah dapat. Hanya orang yang menang sajalah yang betul. Okay, jadi semoga tips ni dapat membantu perniagaan anda. Dan nanti tinggalkan komen apa yang anda buat untuk anda naikkan sale, untuk anda menang dalam persaingan selepas COVID-19. Okay, jadi kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa follow channel saya ni untuk tips-tips bisnes yang lebih banyak pada masa akan datang. Goodbye, peace y'all.